Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati ayahanda pengurusi majlis dan juga pengurusi masjid, semua muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita telah dapat berjalan sehari demi sehari. Daripada dulunya mendekati Ramadan, hari ini kita telah masuk 10 hari Ramadan telah berlalu. Kita sedang menunggu, iaitulah 10 yang terakhir. Maka menjadi kewajipan kepada kita kena tengok sentiasa jadual hidup kita di bulan Ramadan. Apakah yang kita telah lakukan? Apakah yang telah kita buat untuk melayakkan kita ini termasuk di kalangan orang yang disenaraikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memberi jaminan dan galakkan bahawa Ramadan ini satu masa, satu peluang yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita untuk kita muhasabah, untuk kita ulang kaji balik, untuk kita menaikkan taraf keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan cara dia beri satu ibadat yang ada kaitannya di antara siang dengan malam. Dia panggil ibadat tak makan dengan beribadat berdiri malam. Dua perkara ini tak boleh dipisahkan. Kita kata Ramadan, bila sebut Ramadan, dia ada dua: puasa dengan qiyamul lail. Bila kita qiyam, maka di qiyam itulah kita buat apa dalam qiyam? Berdiri saja? Tak. Kita berdiri dengan kita membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala gambarkan maklumat ini, cerita ini kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Disebut nama bulan Ramadan. Apa dia hijrah Ramadan? Unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan, awal turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan, iaitulah pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati. 3 ayat ni kena baca serentak. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Kemudian mari satu ayat lagi, iaitulah surat Al-Qadar. Dan satu ayat lagi, iaitulah ayat surah Ad-Dukhan. Ayat surah Ad-Dukhan, Lailatin Mubarakatin, Lailatul Qadri, Lailatul Mubarakah. Al-Quran Ramadan, Lailatul Qadar, malam yang diberkati. Apa hijab Al-Quran? Hijab dianya hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk pada manusia dan memberi penjelasan kepada petunjuk dan memisahkan di antara hak dengan batil. Ini wazifatul Quran. Karena itulah para ulama ketika membuat garis panduan hidup di bulan Ramadan,
Dia tidak akan lari. Puasa di siangnya, malam itulah yang kita hidup sebagai seorang mengabdikan diri kepada Allah. Maka peluang yang begini besar, Allah SWT beri kepada kita Ramadan untuk apa? Untuk kita menjadi manusia yang bertakwa. Nak jadi orang yang bertakwa dengan cara mana? Dengan cara berpegang pada Al-Quran. Apa dia Al-Quran itu? Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Coba baca ayat ni, kalau kita baca sekali, kita akan jumpa macam satu hidangan. Dia tak boleh baca satu-satu. Satu hidangan, hak kita nak makan. Ada ayamnya, ada sayurnya. Kalau kita orang Kelantan ada budunya. Dia lenyek sekali, nak pergi setepak. Quran bila kita baca, kita minta dalam awal surah yang kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk pada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tak boleh kita reka sendiri, tak boleh kita buat cerita sendiri, kata aku ikut pandai aku nak pergi kau ni. Hak tu jalan nak klik rumah kita. Jalan rumah kita pun tak boleh pandai-pandai. Ni tanah orang, tak boleh masuk kau ni. Ini pagar orang, tak boleh rempuh kau ni, nyemarah dia tua dia. Kita kena masuk mengikut lorong yang dibenarkan, yang telah digezek. Ni jalan ke rumah kamu. Maka bila kamu minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kami jalan yang lurus, Allah SWT kata kepada kita, zalikal kitab, tu kitab. Nak jalan yang lurus? Nak. Mana lorongnya? Al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bila mari ayat 183 dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan yang rajin tulis nombor-nombor ayat ni, malam nanti lepas tarawih balik tadabbur. Ambil ayat ni, awal surah Al-Baqarah. Ambil ayat tadabbur 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah kata, aku fardukan kepada kamu puasa nak jadi orang bertakwa. Orang yang bertakwa di mana? Lorong takwa. Zalikal kitab. Pegang Al-Quran, maka kamu akan jadi orang bertakwa. Karena itulah Ramadan dan Al-Quran, dua kembar siam yang tak boleh berpisah. Ajaib lah kalau ada orang berpuasa tak baca Quran. Ada orang berpuasa tak makan saja, tapi masjid tak pergi juga lah. Ini satu kepincangan, satu dia panggil khalal fani, satu benda yang tak betul dari punya skru dia nya. Kita puasa tak makan saja, tapi hak lain-lain tak ambil kira. Itu dia kira belum lengkap, belum sempurna puasa seorang itu. Kerana puasa di siang hari ini tak makan di bawah peraturan Allah Azza wa Jalla. Semua yang kita tak makan itu duduk di bawah kategori benda yang halal. Halal ke haram benda yang kita tak makan? Halal. Nasi, alhamdulillah, hak kita beli dengan duit kita kerja. Bukannya duit kita merompok, mencuri, bukan duit rasuah, bukan duit riba. Air sama juga. Isteri yang kita kahwin benar. Kahwin apa kahwin belarut kata orang, bukan kahwin awak lari. Ada setengah orang dia marah, jangan sebut Ustaz sendiri, kata jangan duk royak kau orang, tebal marah orang tahu. Semua tak buat ni kerana apa? Kerana duduk di bawah peraturan Allah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyan. Makan dengan minum sehingga habis tempoh yang dibenarkan. Maka bila habis tempoh, malam Allah Ta'ala nak tengok pula kita. Mu tak makan tengah hari, lapar, duduk dia. Orang lapar ni orang banyak memikir. Mikir ke kita? Dia dua ya, sama ada mikir atau marah. Dua tu ya kita dia. Kalau hak mikir, alhamdulillah, dia boleh tahu apa yang kita lapar. Tujuan apa kita lapar? Kita lapar hari ni tujuan nak suruh ingat kepada orang yang tak ada makanan. Tapi hari ni bila mari musim lapar, orang buat bazar Ramadan pula terlupa juga kita kalau orang tak makan. Jadi bazar telah merosakkan pencapaian puasa kita. Kata dia ulama seperti orang pergi Mekah. Orang Mekah ni waktu kita duduk Mina, hari 11, 12, 13 tu dia panggil hari tasyrik. Hari tasyrik, ingat tak? Orang mana pergi haji dah, ingat? Hari tasyrik ni hari apa? 11, 12, 13. Hari tasyrik maknanya hari orang duk jemur daging. Bila mari peti usok daging, tak ada. Tak ada dah. Tasyrik tak ada lagi. Sama kita hari ni bila mari Ramadan ni tujuan nak suruh kita terasa kita lapar, kita letih, kita di, barulah kita teringat kepada kawan-kawan kita yang kesusahan, orang-orang yang sudah kehilangan segala-galanya. Kawan-kawan kita di Mesir berlaku pembunuhan yang begitu dahsyat.
Sahabat-sahabat kita ikhwanuna di Syria berlaku pembunuhan yang begitu dahsyat, yang tidak ada sejarah peri kemanusiaan seperti yang berlaku pada hari ini. Itu kita, zaman kita, zaman orang bangga dengan tamadun, zaman orang bangga dengan segala benda pencapaian ni, tiba-tiba zaman teknologi ni lah, zaman orang salah guna teknologi menghancurkan manusia. Maka bila kita sebut kita ni duduk bersama dengan Al-Quranul Karim, suka saya sebut kepada para jemaah, ada beberapa kelebihan Al-Quran. Mungkin sebahagiannya kita dengar dah, sebahagian lagi tak dengar lagi. Apa dia kelebihan dia? Iaitulah ada beberapa perkara kita bincang secara serengkas yang boleh. Yang pertama, Al-Quran yang Tuhan turun ni bersifat rahmat. Rahmat. Allah SWT sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 51, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup untuk mereka berfikir, an ya'ishu ma'as sama', mereka hidup bersama dengan langit apabila Quran ini turun. Anzalna, mana kami turun, kan turun daripada atas. Orang tak tahu daripada bawah. Daripada bawah lambung naik, Quran turun daripada atas. Apa maksudnya? Barulah kita terasa bila Quran turun daripada atas, kita duduk di bawah pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Tuhan duk perhati kepada kita. Aku beri Quran, kitab panduan. Mau pakai ke tidak? Mau ambil ke tidak? Rahmat. Sebab apa rahmat? Allah Ta'ala tahu Dia yang mencipta makhluk ini. Makhluk ini dicipta oleh Allah. Pencipta saja yang tahu apa keperluan bara-bara ciptaan dia. Tuan-tuan beli kereta Toyota, Atta ke dek servis dia kedai Mitsubishi? Tak Atta. Tukar tepak ni pasal hak ni Jepun sama Jepun dah, tapi hak ni dah. Kita bukan nak banding Allah SWT, laisa kamitslihi syai', tidak ada banding. Tapi nak kata Allah SWT yang mencipta manusia, dia tahu manusia ni setara mana tinggi pemikiran dia, setara mana bijak dia, dia tak boleh pergi lebih daripada otak dia saja. Maka Tuhan waktu kita hidayah, mau boleh pergi. Jepun di antara negara teknologi tinggi. Dan tuan-tuan jangan lupa, coba baca dalam statistik, angka statistik manusia yang bunuh diri ramai di mana? Jepun. Berapa dia bunuh diri? Dia pandai buat nyawa sendiri. Nyawa dia tak boleh buat. Dia boleh buat kereta yang kapal terbang, dia boleh buat kereta api, tapi dia tak boleh buat nyawa. Dia cerdik tapi tak pandai. Allah SWT nak suruh kita mikir, ya Allah, kalau betul lah orang ni cerdik, boleh buat segala benda, apa dia tak buat nyawa dia sekarang? Dia terjun tunggu baisak, sedar mula puas hati dah lah, boleh bunuh diri dah, tapi dia sedar balik. Allah kata aku rahmatnya turun kepada Quran ini, rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun, dan menjadi peringatan bagi orang yang beriman. Kita hari ni pasal apa tak jadi peringatan pada kita? Kita baca Quran tak jadi apa. Bahkan hari ni pula tak apa nak baca dah buat kita Quran. Bila timbul banyak borang-borang syarikat swasta menawarkan tawaran baca Quran untuk mak ayah bila bulan Ramadan. Bagi anak rasa bimbang. Bimbang dengan cerita ni. Nanti kita kata tak apa, tak baca Quran apa, anak kaya belakor. Aku siap setiap bulan puasa atur 10 masjid tu baca Quran kat aku. Kita walaupun kita terima pahala sampai kepada orang mati, tapi siapa ke dengan cara swasta? Dengan cara swasta ni boleh terima ke tak? Itu satu soalan kena timbul. Kalau anak dia berdoa, anak itu tak ada pertikai oleh lama, semua kata boleh. Tapi dengan cara kita buat tadi. Enaknya yang pertama sekali kelebihan Al-Quran, Al-Quran turun ni rahmat kepada kita. Jangan kata Quran ni lah aku susah, Quran ni aku payah lah. Siapa dia kata payah? Siapa kata payah? Nabi SAW beri tawaran istimewa. Siapa dia baca Quran setiap huruf 10 kali pahala. Itu untuk orang pandai baca Quran. Kalau orang tak pandai pula, kalau ni kita boleh minta tolong dengan pen, tolong baca Quran kita. Tidak pen boleh baca Quran. Pen boleh baca, kita tak boleh baca. Jadi kita ni setara dengan pen kau rendah lagi. Tarik baliklah kalau rasa kasar sikit. Puasa-puasa ni tak boleh kecek beki-beki dah. Mana siapa kau tuan-tuan? Pen boleh baca Quran, kita tak boleh baca. Dia kata nak kau ustaz kerah lidah, enggak apa, tak ada lidah ke abuk dah tu. Boleh baca juga Quran. Nak ke tak sih? Duk situ sebenarnya. Nak ke tidak? Jangan je alasan-alasan semua karut lah kau tu.
Alasan yang betulnya kekuatan jiwa, quwwatul azimah. Jiwa tu nak belajar atau tidak. Alhamdulillah hari ni banyak pelajar-pelajar kita. 2-3 orang ada mari jumpa, dia beritahu dia tu ustaz, sekarang ni saya ambil kesempatan. Banyak masjid-masjid kita ni bulan Ramadan, dia jemput imam tarawih tu hok mari daripada mana-mana mahat tafi. Jadi malam dia tarawihnya, pagi dia tak ada kerja. Pagi dia kata saya pergi masjid, duduk 2 jam dengan dia duduk baca Quran sama seorang, tak ada orang di masjid. Alhamdulillah. Peluang masih ada tuan-tuan. Nak ke tak nak, kita sendiri buat pilihan. Maka kita letak Quran ini rahmat. Susah nak baca, Nabi kata orang yang mahir baca Quran ma'al kiramil bararah, ma'al malaikat yang hebat. Tapi alladhi yuta'ti, orang yang tergagak-gagak baca Quran supaya nak faham Al-Quran, falahu ajran, Nabi kata aku beri 2 pahala ke dia. Pahala baca Quran, pahala payah nak habis Quran. Alhamdulillah. Kelebihan yang kedua Al-Quran ni tuma'ninah. Tuma'ninah makna ketenangan. Siapa dia nak tenang, baca Quran. Pasal apa kita tak tenang baca Quran hari ni? Kita akan sebut di akhir nanti halangan-halangan daripada mendapat faedah daripada Quran. Bapa kita baca Quran tak jadi. Walaupun tak jadi, maksud tak jadi itu bukan tak boleh pahala, boleh pahala. Artinya kesan tidak ada. Kesan tidak ada. Para sahabat mengatakan kita menerima iman sebelum Quran. Kita terima iman dulu belum Quran. Sebab Quran turun 23 tahun. Semalam kita ceramah nuzul Quran. Cerita ke bagaimana Quran ini turun satu persatu. Kemudian di zaman kamu ni mu terima Quran sebelum iman. Berbeza kita hari ni. Quran kita terima dah. Tak pandai baca lagi, orang hadiah dah Quran. Tidak, Quran rumah kita banyak. Lengkap 1 hingga ke 30 juzuk. Tapi iman belum lagi, maksudnya iman tu beramalnya tak lagi. Orang dulu dia terima dulu, dia beriman baru Quran mari. Yang menyebabkan semua Quran mari turun, akta yang dibawa semua sekali pula. Bila turun ayat pengharaman arak, para sahabat kata merah loro-loro di Madinah pakat curah arak. Bukan sakat curah arak, pecah sekali dengan guri arak. Guri kau orang panggil. Botol arak dipecah. Sahabat kata apa pecah botol arak ni, rugi membazir. Dia kata tak, kalau tengok ketua dia ingat ke bagian dalam. Orang panggil catah tu buat teruh. Nah, jangan duk kalau kau ni, kalau kerak gating, ibu ada lagi teringat. Sekali dengan bekas-bekas dia pecah pasal tak mahu teringat dah kepada benda yang fa innahu rijsun min amali syaitan. Rijs. Allahu akbar. Jadi Al-Quran itu maknina. Orang yang boleh duduk dengan Quran, orang yang bergembira hati dia, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaba. Allah Ta'ala telah turunkan kepada kita al-ahsanal hadis, percakapan yang paling baik, kitab mutasyabihan masaniya, itu sifat Al-Quran, mutasyabih, dekat lebih kurangnya. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsha'ir, gementar nih kulit orang-orang yang baca Quran. Yakhshawna summa talinu juludum wa quluhum ila dzikrillah. Hati dia bila baca Quran jadi lembut, jadi takut pada Allah. Ini sifat Al-Quran yang menjadi penawar kepada kita, menjadi ubat kepada hati kita. Nak lembut hati baca Quran. Tapi tak lembut juga pasal apa? Sebab kita baca tidak faham. Ini jadi masalah kitanya. Banyak orang panggil banyak tersangkut tengah jalan. Sakut tu banyak. Tak apalah, kita berusaha sedikit demi sedikit. Hari ni kelas-kelas Al-Quran, kelas tadabbur Quran, kelas baca tadarus Quran ada. Kita masuk. Belajar, terutama sekali yang sudah tidak ada tanggungjawab banyak ni. Anak-anak besar belakang dah. Suasana meriah. Kita tak tahu di tempat kita ni pun ada, mana-mana masjid pun orang duk buat. Allah SWT beri kepada kita Quran ini tumakninah. Siapa dia nak ketenangan, baca Quran. Hari ni kita suruh kita baca ke orang lain tu baca? Orang lain tu baca Quran ke kita? CD baca dan lain-lain baca. Alhamdulillah dah tu. Kalau boleh dengar CD baca Quran apa baik dah daripada duduk dengar lagu hok karut tak tahu lagu mari mana. Kan? Tukar patutnya. Bila mari Ramadan masuk dalam kereta bunyi sama ada baca Quran ataupun dengar ceramah. Banyak kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita alhamdulillah pakat boleh dalam CD, pakat boleh dalam alat-alat internet. Sudah ada peluang-peluang untuk kita ada. Yang ketiga Al-Quran sani'ur rijal. Al-Quran ini mencipta manusia. Mencipta manusia. Manusia orang ni jadi mak dia, ayah dia buatnya. Tapi Quran ini mencipta manusia, artinya apabila orang ini berada dengan Quran, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha,
kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi semua duduk di Quran. Quran sebut itulah akhlak dia. Nak tengok lemah lembut, ada pada Nabi. Nak tengok tegas dengan orang yang menentang Islam, ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok Nabi kita berjihad, ada. Nak tengok dia pemurah, semua ada. Jadi bila kita duduk dengan Quran, Quran ini mencipta, mencorakkan hidup manusia. Hari ini kita baca Quran, tapi kenapa corak kita sendiri kita buat corak? Tidak Quran mencorak hidup kita, kerana belum sampai pada tahap bacaan yang sebaiknya. InsyaAllah kita berusaha berdoa kepada Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan yang mulia, dan mana-mana masa pun kita minta Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita kekuatan jiwa nak belajar Al-Quran, nak menggali Al-Quran. Paling tidak pun baca terjemahan Al-Quran yang bahasa Melayu pun tak apa. Yang letihnya tak baca. Itu ya kita. Yang keempat, kelebihan yang Al-Quranu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa. Apa dia syifa? Penawar. Bila sebut penawar agak duk ingat selalu macam-macam air ada lah ni. Boleh puasa ni kau banyak tu ambil cerita air dak. Hak paling banyak kita jumpa 313 masjid. Kalau masjid mana dia ambil buat air tawar. 313 masjid Nusantara. Tak tahu masjid apa kita masuk Nusantara ke tak. Jual air. Baru ni pula waktu ambil air Quran yang sudah dimakai oleh anak-anak. Anak-anak makan Quran 22 juzuk, dia ambil sari kawan tu buat air untuk penawar. Tu baru 22 juzuk, mahadah. Kalau 30 juzuk nanti naik ego lagi. Kita duk mikir panjang, ya Rabbi, bila pula anak-anak ni pula Tuhan tu Quran ke anak-anak suruh makan, tidak suruh kita baca dak. Ajaib, kau boleh puasa ni lagi banyak ni keluar benda-benda pelik, benda-benda ajaib tentang Quran. Orang duk sibuk nak baca Quran, nak tadabbur Quran, dia keduk main anak-anak suruh makan Quran pula. Tidak benda pelik berlaku dalam dunia ni. Al-Quran ni syifa, memang penawar. Sebab apa? Bila orang susah, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri di awal perjuangan dia, marhalah Makkiyah kita panggil, kuat penentangan, maka Allah Ta'ala waktu turun cerita-cerita yang diturun di Mekah, cerita Nabi-Nabi dulu. Lagu mana Musa berdepan dengan Fir'aun, bagaimana Ibrahim dengan Namruz, bagaimana Nabi Nuh dengan kaumnya, bagaimana Saleh dengan, ya Allah. Bila Nabi baca cerita orang-orang dulu, semuanya menghadapi penentangan yang begitu dahsyat, semuanya tidak menerima dakwah ini dengan selesa, dengan mudah, maka kadzalika linusabbita bihi fuadak, supaya kami tetapkan hati kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dipanggil syifa. Kita hari ini bila kita duduk dalam Islam, hari ini macam-macam orang buat kat Islam. Bunyi Islam sikit, celak mata lalu puak-puak orang kafir. Tidak celak mata, celak. Walaupun undang-undang dia bui demokrasi, dengan demokrasi pun nyegai dia. Nyerapah boleh. Tak ada demokrasi dah. Yang pentingnya hak kita nak. Jadi nampak penentangan kuat, penyakit ada. Jadi kita tidak nafikan Quran itu boleh kita jadikan penawar bagi hati yang berpenyakit. Al-Quran boleh penawar. Hilangkan sifat marah, nak hilangkan sifat tamak, nak hilangkan sifat hasad, sifat dengki, duduk di Quran. Jadi para jemaah kita duduk dengan Quran, biarlah kita memahami Al-Quran ini diturunkan untuk kita. Yang kelima, Al-Quranu himayatum ba'dal hidayah. Ini penting. Al-Quran ini menjadi pengawal setelah kita dapat hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang ada bersama di sini, alhamdulillah kita duduk dalam masyarakat Melayu ni beranak-beranak Islam dah. Padahal kau cakap tu, bolehkah kita bangga dengan kad kenalan kita? Orang tanya agama, IC. Rukun Islam berapa? Tak ingat. Itu dia panggil, orang panggil agama IC, agama kad kenalan, lagu tu. Kita sendiri sebagai agama ini, agama yang dianuti. Islam bukan agama setakat diwarisi, agama dianuti. Kalau setakat diwarisi hari ini, amba rasa kebimbangan yang cukup besar. Kalaulah sistem agama ni, pejabat pendaftaran negara menggunakan sistem SPR. Tahu SPR? Sistem pilihan raya. Pilihan raya ni dia tahu dah orang ni cukup 21 tahun, tapi dia tak daftar sebagai pengundi. Kena orang tu pergi daftar diri baru jadi pengundi. Tidak begitu kan? Orang-orang hak biasa daftar ni lah. Kalaulah agama ni ikut masing-masing pergi daftar, agak-agak bilangan orang Islam di Malaysia agama mana? Cemas tak cemas kita? Cemas. Budak-budak besar 15 tahun
aku nak tulis ke tak tulis agama ni? Kalau tak tulis pun tak apa, boleh pergi masjid. Orang masjid tak tanya IC. Tapi kalau tulis agama Islam, kena tangkap di tempat maksiat, tempat judi, tempat mungkar, nak jawab macam mana? Cuba kita rasa, tak ramai. Tak beramai yang berani tulis nak agama Islam. Kita macam kita hadap masjid ni tulis lalu. Beranak suruh tulis dah. Orang-orang macam sana nak tulis ke tak tulis? Tak tulis. Jadi itu perbezaan yang cukup ketara. Al-Quran ni himayah, menjadi pengawal, menjadi penjaga selepas kita dapat hidayah. Hari ini kita dapat hidayah, menerima Islam. Tapi kita terima semua ke tidak yang dalam Quran? Yang Quran kata halal kita ambil, yang Quran kata haram kita berhenti. Terima ke tak lagi? Tak berani nak kata. Sebab itulah kita kena semak checklist dia panggil. Daripada awal kehidupan kita sampai ke hari ini. Dari sudut akidah, huwallahu allazi la ilaha illahu, Allah Ta'ala yang esa. Qul huwallahu ahad, itu kita yakin. Kita semua beriman Allah Ta'ala yang tunggal, yang esa. Tak ada dua. Siapa kata ada dua, itu sah dah. Keluar daripada daerah, keluar daripada sempadan kita. Tapi sampai-sampai duduk gitu, kadang-kadang ada juga kau sekali-sekala kita tanya untuk bomo, mana barang ambo hilang? Tak apa, nampak senyum lain macam apa? Tanya. Kalau jenis bahasa jenis, kalau kena nyakit ni, pergi jumpa ustaz bahasa jenis, baca-baca Quran, lepas tu tiup. Siapa dia buat saya ni? Tak tahu. Tak standard ustaz ni. Hak dia nak kalau boleh royak tu, hak rumah alik sebelah tu, rumah hak beradap pintu dapur tu, Allahu Akbar. Kalau boleh beritahu hak mana rumah, ni lah hak tak rumah betul. Mana ada orang boleh tahu benda gaib? Mana ada? Jadi Nabi kita larang. Jadi dalam isu akidah, isu pegangan kita, nak jaga himayatut tauhid, nak jaga hidayah kita ini, iaitulah dengan kita baca Al-Quran. Tuhan sebut dalam surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu an zikrir rahman, siapa dia tinggal daripada mengingati Allah Ar-Rahman tu Allah, nuqayyid lahu syaitan, Tuhan kata aku atas syaitan pergi jaga dia. Syaitan jadi pengawal kita, bukan Quran jadi jawab kita. Maka inilah yang kita nak bahawa biar Quran jadi pengawal kita. Bagaimana? Nak kawal dari sudut apa? Dua-dua sekali kita kawal. Nabi sebut siapa dia baca pada waktu pagi, siapa dia baca pada waktu petang ayatul kursi, baca amanah Rasul akhir surah Al-Baqarah, orang ini terjaga daripada syaitan. Ini kawalan dari sudut fizikal. Syaitan pun tak kacau kita. Habis kalau kita ambil hidayah-hidayah lain tentang petunjuk, tentang peraturan-peraturan, itu hidayah, nak jaga hidayah Tuhan beri pada kita. Aku ni orang beriman, aku ni orang kenal Allah, kenal Rasul, tapi mana panduan hidup kita lain daripada Al-Quranul Karim. Yang kelebihan yang keenam, Al-Quran hayatul qulub. Al-Quran inilah yang menghidupkan hati mati. Hari ini para jemaah minta maaf, kita nak tahu hati kita ni hidup ke mati, nak cek macam mana? Kalau boleh test, macam kita pergi hospital, pom darah tengok Allah, doktor kata naik sikit ni, kuat moral ni, kuat buka puasa ni, kan? Buka puasa ni makan sedap-sedap. Biasa kita makan rumah kita tak ada orang jamu, makan begitu ya. Naik, mudah kena. Darah tinggi naik, mudah kena. Kecil mana naik. Tapi nak tahu hati kita ni naik ke turun, keimanan kita sukar. Para ulama telah menetapkan bahawa al-imanu yazidu wa yanqus. Imam Nawawi sebut iman itu naik turun. Macam mana bila dia naik, bila dia turun? Apabila kita terasa kemanisan beribadat pada Allah Azza wa Jalla. Mari bulan Ramadan kita boleh tarawih sekali dengan imam, alhamdulillah. Imam buat tahajud, sambung lagi tahajud. Salatul jamaah 5 waktu, tak miss duduk di masjid. Ini ada kemanisan iman. Ada majlis ilmu kita hadir, ada majlis tazkirah kita dengar, ada majlis tadarus kita ikut. Ini kemanisan iman. Kita boleh terasa bagaimana iman kita manis ke tidak. Bagaimana kita terasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla atau tidak. Kita yang boleh tengok hayatul qulub, apabila qulub ini, hati kita ni bertaamul dengan Al-Quran. Macam mana ta'amul dengan Quran? Saya bagi contoh.
Hari ini bila kita baca Quran, kita baca dengan lidah. Alhamdulillah, itu satu bacaan yang kita kena baca. Kalau tak baca dengan lidah, tak jadi. Yang kedua, bacaan yang kedua, dia bacaan dengan hati, iaitulah hati berfikir. Hati kita berfikir apa isi kandungan Quran. Allah Ta'ala beri pada kita satu ayat, so kita mikir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu ni, kamu tak tengok ada kuasa Allah? Kita pun tengok, mula-mula air mani. Air mani hak jadi manusia ni, kalau tumpah atas latar, tak ada siapa nak ambil. Kau ada orang ikuti orang ni, ada orang ambil. Tak ada siapa nak ambil. Allahu akbar, titik apa ni, tiris sini pula dah, kan? Tapi bila jadi manusia, alaqah mudghah, peringkat demi peringkat, mulalah mendapat kasih sayang. Wahnan ala wahnin, orang mengandung pula lemah tu, letih tu lah tahunya. Tambah-tambah bulan Ramadan pula penatnya dia, kan? Jadi manusia satu peringkat kita tengok pada kita. Tiba-tiba Tuhan buat, Allahu akbar, maha kaya Tuhan. Kalau nyami ide tak atas dahi, pusinglah kata. Agak-agak kuana kita. Duduk di Malaysia pula ujian kuat. Kena bawa sama payung ni. Salah tak bawa turun ujian mati lemah lah kita. Dia letak mulut sini, nak makan kau ni. Ide duduk sini bang pelak, mata tengok. Serentak tengok situ. Wa fi anfusikum, Tuhan kata, dirimu mu tengok. Ada jadi saya. Pergi tengok kau unta. Baru ni kita pergi melawat unta. Zairah unta. Anak ceramah dekat unta, Tuhan sebut khas cerita unta. Apa ni? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tengok ke unta lagu mana Tuhan buat. Subhanallah, kita mikir ke unta ada 3 berjilid kitab orang tulis tentang keajaiban unta saja. Apa saja Tuhan tengok? Kau ni tengok langit, tengok dunia, subhanallahil azim. Tuan-tuan kalau mikir dengan satu jangan. Sahabat saya Muhammad Gana orang panggil, Muhammad Michael. Kenal ke dia? Kalau tak kenal lagi, kena mari sini, biarnya kenal. Dia masuk Islam, dia ni klasik kapal. Dia kagum bila masuk Islam, dia duk cari ayat tentang laut. Bila sebut tentang laut, wa iza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dia kata masya-Allah, dalam Quran ni ada cerita laut. Aku klasik kapal. Yang begitu bila mari ombak, semua orang takut kembali kepada Allah. Bila sampai ke darat, tak ingat balik. Masuk Islam kawan tu, subhanallahil azim. Dia bila kita berfikir, bacaan qiraah qalbiyah ini akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak baca dengan ni, kita akan jadi tak tahu apa. Akhir sekali Quran ini turun kepada orang hidup ke orang mati. Hak cakap realiti ni sambil-sambil kita bergurau betul-betul hari gini. Quran lah ni turun ke orang hidup ke orang mati. Nak tahu pun terang lagi tanya, coba kita tanya. Awak sekat bulan Ramadan ni berapa kali dia baca Quran? Tak lagi. Oh, tapi kalau mati kat sudah. Nak 3 malam, 2 kali khotam semalam. Jadi seolah-olah Quran ni turun kepada orang mati, tidak turun kepada orang hidup. Sedangkan Al-Quran ni turun kepada siapa? Turun kepada kita, hidayah. Kita hidayah ni, kita nak mimpin kita, nak tahu lagu mana jalan kita nak pergi, bagaimana kita nak menghidupkan hati kita, iaitulah kita hidupkan hati dengan cara tadabbur Al-Quran, berfikir dengan Al-Quran. Tuan-tuan ambil satu ayat, tengok ayat-ayat yang menyebut tentang apa saja, tentang syurga, tentang neraka, tentang kejadian langit dengan bumi. Kita fikir pada ayat ni saja, dan kita tengok dengan otak kita, tadabbur, mikir, subhanallahil azim. Tuhan buat langit dengan bumi yang begini besar, tak ada tiang langit, tak runtuh. Aku buat rumah sikit, kalau tak ada tiang, cabut habis. Hak ada tiang apa runtuh juga, apalagi hak tak ada tiang. Jadi bila kita mikir, baru kita terasa betapa kerdilnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, betapa lemahnya kita. Itu di antara 6 kelebihan Al-Quran secara ringkasnya. Kemudian kita pergi kepada Al-Quran dan Ramadan. Al-Quran dengan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada sejarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, seorang yang sangat pemurah bila masuk bulan Ramadan. Ini ramai orang tanya, dia kata, ustaz, pasal apa bulan Ramadan orang pemurah, suka derma, suka bagi tu bagi ni, tabur-tabur hak kita letak pun penuh bulan Ramadan. Lepas Ramadan lagi juga nak dapat tabur tu tak? Sebab ada sanak dia di sini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pemurah bila Ramadan. Bulan lain pun dia pemurah, tapi Ramadan tu lebih lagi. Wa kana Jibril yalqah. Jibril datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, dia baca Quran. Jadi kalau kita boleh malam-malam Ramadan ini kita tadarus Al-Quran, baca,
fikir, tengok apa dia benda. Dia kata saya tidak orang alim, nak baca Quran ni, nak tadabbur lah. Bukan syarat orang alim. Bukan nak bincang tentang hukum halal dengan haram, kata Syafi'i, kata Abu Hanifah lah. Kita ambil ayat Quran, bila berbincang tentang langit dengan bumi, kita ada kepakaran. Contohnya dalam halaqah kita ni, ada yang bahagian geologi, ada yang bahagian tu bahagian ni, dia boleh fikir, subhanallah, tengok saya kaji langit, saya kaji dalam bumi ni, berapa lapis tanah ada, berapa jenis ada, bila turun lagi dalam lagi, subhanallah. Mana dalam Quran itu kita sains yang menunjuk kepada kita bahawa apa yang kamu belajar sudah disebut oleh Nabi di zaman yang tidak dinamakan zaman sains dan teknologi pada waktu itu. Nah, ini menambahkan keimanan. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat baca Quran yang kuat. Pada bulan Ramadan yudarisu ma'al Jibril, dan Nabi kita juga ajwadu bil khair, lebih cepat dengan kebajikan dia buat, lebih daripada angin yang kencang. Kata di Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab, dalal hadis ala istihbab dirasatil Quran fi Ramadan. Hadis ini menunjukkan sunat, galakkan supaya kita baca Quran, dirasah, maknanya kaji Quran, dan ijtima' untuk kaji Quran ini di bulan Ramadan. Pasal itulah kita bulan Ramadan ni cantiknya kita tumpu kepada tafsir, kita tumpu kepada tadabbur ayat-ayat tentu. Tak semestinya baca banyak surah. Kalau boleh 4-5 ayat pun tadarus Quran memadai, tapi menjiwai, dalam jiwa kita memberi bekas dan memberi kesan. Jadi hadis Jibril menunjukkan kepada kita sedemikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin, siapa dia baca 100 ayat yang satu malam, baca dengan faham, dengan tadabbur, kutiba lahu qunutu lailatin, ditulis baginya berdiri satu malam. Allahu akbar. Sufyan As-Sauri, kita dengar sikit nama-nama orang hebat-hebat zaman dulu dengan Quran macam mana. Iza dakhala Ramadan, bila masuk bulan Ramadan dia tinggal ibadat-ibadatnya lain, wa aqbala ala qiraatil Quran, tumpu kepada baca Quran sebab kaitan dengan Quran. Imam Malik bila mari bulan Ramadan tinggal mengajar hadis, dia duduk baca Quran, mujalasat ahli ilmi. Banyaklah. Imam Syafi'i rahimahullah, dicerita oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman, kata Syafi'i khatam Quran dalam bulan Ramadan 60 khatmah, 60 kali khatam. Allahu akbar. Kita ni kalau kita tawar 3 kali lagu mana? Boleh? Ana kemuka ke tajuk kitanya, kita nak khatam Quran 3 kali. Agak-agak boleh ke tak boleh? Ada hak kata boleh, ada tak boleh. Dia kata lambat agenda ni, mari setengah Ramadan lebih dah. Kalau awal-awal dulu dia juga mikir tak? Kan gitu. Kenapa tak boleh? Sebab kita tengok Ramadan 30 hari. Maknanya kalau nak 3 kali, kena ada 3 juzuk satu hari. 3 juzuk satu hari, 1 juzuk kita baca setengah jam. Boleh setengah jam? Boleh. Setengah jam kali 3 baru 100, baru 90 minit. Baru sejam setengah. Sehari ada berapa jam? 24 jam. Tak boleh kita ambil 1 jam setengah untuk Allah, untuk kalami Rabbina, untuk kata-kata Allah, kita berinteraksi dengan dia. Tak boleh tuan-tuan. Siapa jawab tak boleh? Malu nak jawab tu tak? Tapi tak buat juga. InsyaAllah kita buat. Hari yang masih mendatang ini ada peluang lagi. Biar 3 juzuk, atur jadual baik-baik. Lepas subuh, biasa kita pergi makan nasi lemak, ayam kapur mana-mana, kan? Setengah 1 jam pergi makan ayam tu, naik kereta lagi, tunggu lagi balik. 1 jam ni, pun duduk dengan Quran. Waktu rehat tengah hari, waktu tu kita pergi makan sibuk, ketika tu kita duduk dengan Quran. Cukup tak cukup masa? Alhamdulillah. Jangan jawablah tak cukup masa. Saya takut nak jawab depan Tuhan esok lagu mana. Baiklah, itu di antara Ramadan dengan Al-Quran, tahsilul lazzati tirawah. Bagaimana kita nak mendapat kemanisan tilawatul Quran? Yang pertama, ada adab yang zahir. Yang pertama, pembaca itu mesti beradab. Biar kita ada wudu, duduk baik-baik, kita mengadap dengan Quran. Jangan pakai duduk tunggil baca Quran lah. Ini tidak beradab namanya. Tak apa, berdiri boleh, duduk boleh. Tapi naknya dalam keadaan kita bersopan santun dengan Quran. Yang kedua, nak kadar bacaan tu biar tetap. Pagi aku nak 1 juzuk, tengah hari 1 juzuk, dan malam sepatutnya Quran ini bulan Ramadan orang baca malam.
Sebab malam tu lah malam untuk Quran, tengah hari tu kita puasa. Yang ketiga, tartil, baca dengan tartil. Tartil ni baca dengan berhalus, tidak laju, baca ingat. Yang keempat, cara nak dapat tadi, adab dia jadi nak dapat kemanisan, baca dengan al-buka, baca dengan keadaan kita rasa sedih baca Quran. Dia kata nak sedih ada lah. Ketika orang mati baca sedih, ketika tu baca orang mati sedih sungguh. Tapi anak-anak dia sedihnya, orang lain sengih suka. Dia main basic makan gap lepas ni. Tu ada main dah. Tu dia main tanya. Yang kelima, yurai haqqal ayat. Kita kena ambil kira hak ayat. Kalau ayat sujud, sejadah, sujud. Kalau ayat azab, minta berlindung, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Kalau ayat tentang nikmat, kita minta Allahumma inni as'alukal jannah. Barulah kita ta'amul, berinteraksi dengan ayat Quran. Yang keenam, jaga adab tartil. Mula ayat dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Bila mari ayat tasbih, kita tasbih subhanallah, subhanallah. Berhenti sekejap. Duduk tengok jazz macam pasal nak habis masa. Nak pergi kawan-kawan duduk tunggu, tak jadi. Kita hak Quran kita tak beri pada dia. Yang ketujuh, al-israru bil qiraati, baca cara perlahan, jangan duduk kuat sangat sebab bila kita berlagu letih. Yang ke-8, tahsinul qiraah, baca dengan suara yang baik. Bukan suruh berlagu macam musabaqah tu orang nak cari kereta. Tidak boleh kereta musabaqah. Kita bukan nak cari kereta, bukan nak yang motosikal. Yang kita naknya baca dengan suara baik, kita rasa seronok baca Quran. Kita rasa kita dengar apa sedap. Biar kita lah, orang lain dengar tak sedap tu biar ke dia lah tu. Kalau nak suruh orang sedap semua suara kita, berat lah gitu dah. Tapi kalau kita dengar sendiri memang sedap dah. Itu adab zahir. Kita berpindah pula adab batin untuk mendapat kemanisan baca Quran ini, iaitulah ni agak beratlah sikit tapi kena sebut juga, fahmu azamatil kalam, memahami keagungan cakapan Al-Quran. Nak faham macam mana? Alhamdulillah terjemah yang ada. Berapa ramai para jemaah orang yang bukan Islam masuk Islam dengan terjemahan Quran. Tak baca Quran lagi tu, baru baca terjemah. Ini ada orang nak tanya, ustaz, kawan-kawan kita yang bukan Islam, Cina ke orang putih ke nak Quran, boleh bagi ke tak? Dia kata tanya ustaz kapur dia, hei, haram we Quran kau kafir. Lepas bila si kafir nak masuk Islam? Kontra. Jadi kalau kita tak nak bagi ayat, bagi terjemahan Quran saja. Cari terjemahan Quran, beri pada orang baca terjemahan. Bila sudah Islam nanti, baru baca ayat. Boleh. Yang pentingnya kena beri pada dia, biar dia baca. Nak memahami kalam Rabbuna ni besar. Yang kedua, kalau kita tak apa faham pun, kita ambil yang kedua, at-ta'zim lil mutakallim. Rasa agungnya Tuhan yang berkata-kata ni. Siapa dia kata-kata ni? Kalamullah, Quran. Bila kita baca, Allah Ta'ala yang bercakap dengan kita. Yang ketiga, hudurul qalb, barulah kita hadir hati kita baca Quran. Jangan duduk khayal ikut kalau tidak kita baca Quran dengan mulut saja, hati tak tahu duduk mana. Yang keempat, tadabbur. Tadabbur ni mikir kepada ayat, apa yang kita nak baca biar kita mikir. Yang kelima, tengok tadabbur ni, Sayyidina Ali kata la khaira fi ibadatin, tidak ada ibadat yang kita buat kita tak faham. Solat apa kalau kita tak faham, tak sedap juga. Quran kalau kita baca tak faham, kita tak sedap. Jadi kita baca tadabbur setakat mana boleh. Cerita daripada ulama salah, dia kata apa? Dia belajar surah Hud saja sittata ashhur, 6 bulan surah Hud. Surah Hud ni patut kita baca. Sebab surah yang menyebut tentang kematian. Jadi kalau kita boleh baca sepanjang bulan Ramadan, setiap kali nak tidur, ambil surah Hud, baca dengan terjemahan dia, insya-Allah lembut hati kita. Tak lembut mana duk cakap mati. Yang kelima, at-tafahum, memahami makna bacaan Al-Quran. Yang keenam, at-takhalli an mawani'il fahmi, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang menghalang daripada kita memahami Al-Quran. Apa dia yang menghalang ni? Iaitulah kata ulama, di antaranya menghalang itu orang yang terlalu kuat sangat duduk tekan ke huruf Quran, baca huruf tu kat Allahu Akbar, nak betul ra saja 3 bulan baca tajwid, tapi tak faham juga makna ayat. Tak ada faedah. Faedah untuk hati tak ada, tak faedah untuk lidah. Untuk boleh pahala baca Quran itu boleh. Yang kedua, duduk dengar orang kata je, tidak kaji Al-Quran secara betul-betul. Ini juga menghalang kita baca Quran. Orang baca Quran baca, tapi lagu tu bila kita nak kaji Quran,
Bila kita mengkaji Al-Quran, banyak benda-benda yang kita akan jumpa, maklumat kita yang salah belum pada ni, yang kita tidak jumpa, kita mari. Yang ketiga, orang baca Quran musirran ala zambin. Baca ayat riba, tak berhenti-henti juga riba. Baca ayat la takulu apa ni, jangan makan. Yaghtab ba'dukum ba'da. Duk ngumpak seorang kamu pada seorang. Sudah baca Quran, tutup je Quran, pak ngumpak orang selalu. Tidak memberi kesan. Menghalang kita untuk mendapat faedah daripada Quran. Ini di antara 3 perkara yang adab batin yang ketujuh, iaitulah takhsis. Kita menganggap Quran ini bercakap dengan kita, khas untuk kita. Yang kata ayat Quran itu ke Yahudi, turun ke orang itu hari ni, lepas turun kita bila? Tak mari juga. Yang ke-8 at-ta'assur, biarlah kita mendapat kesan daripada Al-Quran itu. Ini di antara adab-adab yang ada pada kita, para jemaah sekalian. Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita belajar ini, iaitulah bahawa perlu dalam hidup kita ini berinteraksi dengan Quran. Banyak amalan-amalan yang kita buat, bila kita letak kepada Quran, dia jauh daripada Quran. Malik kepada sunnah Nabi SAW, kita kata sunnah macam ni, dia kata tak boleh dah, saya duk biasa lagu ni nak lah. Kebiasaan yang kita buat, kita teh kereta ni, kereta yang kita naik, ada pos vakum. Ada pos vakum ni bagi. Kena pergi teh, baru boleh JPJ boleh lulus, boleh tukar nama lah, boleh apa benda. Kita dalam ibadat ni, masuk ke tidak pos vakum syariat? Pos vakum ibadat, masuk ke tak? Tengok semaya, lagu mana baca bagaimana cara kita bergerak. Ni orang tua dah, semaya depan kita. Terkejut anda tengok. Nampak muka dia tu muka orang soleh, tapi bila semaya kaki lipatlah ke belakang. Waktu sujud. Tak boleh lah, tak sah dia maya kena buka kaki tu. Macam mana nak buat? Benda-benda kadang-kadang ada benda teknikal. Dia semaya tapi tidak tepat yang Nabi kita nak. Sudah semaya pula. Apa yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam? Zikir-zikir yang simple yang Nabi kita ajar, kita kena buat. Allahu akbar. Itu di antara muqaddimah yang dapat kita bincangkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.